Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pelajar? Kita teruskan proses dan saya membimbing para pelajar untuk menyelesaikan kerja khusus sejarah 9404. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana untuk kita menulis sejarah, esei sejarah berkaitan dengan tema tokoh. Okey, jadi saya akan menghuraikan apakah langkah-langkah yang perlu pelajar buat untuk menghasilkan satu esei sejarah yang baik berkaitan dengan tokoh yang kita kaji. Tak kira lah apa tokoh yang kita kaji itu, sama ada tokoh itu tokoh yang besar, negarawan ke, ataupun tokoh tempatan, khususnya tokoh-tokoh tempatan di kalangan kawasan kajian kita sendiri. Jadi bagaimana kita nak menyelesaikan ataupun menghasilkan satu esei yang baik berkaitan dengan sejarah tokoh ini supaya kita dapat markah yang baik dan kita melayak mendapat A dalam menulis esei sejarah ini. Bila kita nak menulis tentang esei sejarah berkaitan dengan tokoh, berkaitan dengan tokoh, bukan tokoh. Okey, jadi dalam tema tokoh ini sangat luas para pelajar. Kita boleh mengkaji pelbagai tokoh. Sama ada tokoh itu adalah seorang ahli saintis. Kita kenal jiran-jiran kita, mereka adalah saintis misalnya. Kita nak kaji dia sebagai tokoh saintis. Misalnya dia bekerja di makmal dan sebagainya. Kita nak mengkaji tentang tokoh yang bersifat pemikir. Dari segi idea-idea pemikirannya. Mungkin tokoh itu seorang tokoh yang hebat, tokoh politik ke, tokoh ekonomi ke, yang dia boleh memberi idea tentang sesuatu, idea-idea yang baru yang boleh kita kongsi, yang boleh kita kaji untuk dikongsikan bersama-sama. Siapa yang membaca esei kita itu sendiri. Mungkin tokoh itu juga seorang tokoh seni lukis, seni halus, seni kreatif, penulisan, kewartawanan dan sebagainya. Ini kita boleh ambil. Mungkin jiran-jiran kita ada dekat kita itu yang kejayaannya sebagai tokoh dalam bidang seni ini, ataupun seorang novelis yang kita kenal, seperti Ihsan Mat Said. Kita boleh ambil tokoh-tokoh ataupun tokoh-tokoh yang telah tiada pun boleh kita kaji dengan mengkaji hasil penulisannya. Dan dari hasil penulisan dia itu kita boleh melihat dan memahami apa sebenarnya yang cuba disampaikan. Misalnya Syahnun Ahmad, Pak Sako misalnya. Kita boleh kaji hasil-hasil penulisan tokoh-tokoh novelis yang hebat ini. Jadi apakah idea sebenarnya yang cuba disampaikan? Jadi kita paparkan dalam esei kita itu. Jadi berdasarkan kajian dokumen saja kita boleh mengkaji tokoh-tokoh tersebut ini. Kita juga mungkin melihat tokoh-tokoh filosofi. Ahli-ahli filosofi yang kita kenal, sama ada yang masih ada ataupun tidak ada. Sama ada yang peringkat lokal, di peringkat daerah ataupun negeri kita sendiri, di peringkat kebangsaan atau mungkin antarabangsa yang kita boleh kaji. Kita juga boleh mengkaji tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam sosial media pada hari ini. Tapi kita kena pastikan time frame kita itu tidak melebihi 2015. Itu yang penting. Mungkin dia boleh mula tahun 2000 dan dia berakhir tahun 2015. Dan kita boleh lihat juga tokoh-tokoh yang lain. Tadi biasanya tokoh-tokoh yang popular di kalangan pelajar adalah negarawan. Contohnya Perdana Menteri, bekas-bekas Perdana Menteri. Itu tokoh-tokoh negarawan ataupun timbalan Perdana Menteri ataupun siapa sahaja yang kita boleh kenalinya sebagai tokoh negarawan. Jadi kita boleh melihat tokoh-tokoh ini. Boleh kaji tentang tokoh-tokoh yang kita katakan sebagai negarawan. Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Husin On, Tun Dr. Ismail dan sebagainya. Tokoh yang popular juga saya rasa di kalangan pelajar adalah pendidik, di kalangan pendidik. Guru-guru pelajar sendiri. Jadi ini mudah untuk pelajar mendapatkan maklumat, sumber dan sebagainya. Tapi ada caranya bagaimana kita nak menghasilkan satu esei yang baik. Kalau kita nak menulis tokoh tentang guru, guru kita sendiri kita nak kaji. Sebab kenapa kita menganggap guru itu sebagai tokoh? Tokoh yang signifikan, tokoh yang memberi impak. Mungkin di peringkat sekolah, di peringkat daerah, di peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Itu kita boleh lihat. Juga tokoh-tokoh agama yang berada di sekeliling kita, mungkin Tok Imam, Tok Kadi, ataupun juga bekas-bekas mufti dan sebagainya, ataupun mufti sendiri yang masih lagi
menjalankan tugasnya sebagai mufti. Okay, kita boleh kaji tokoh-tokoh agama ini, okay, untuk memperolehi, memahami peranan, sumbangan dan sebagainya. Dan mungkin yang popular di kalangan pelajar adalah tokoh politik. Okay, itu pun kalau ada yang kita boleh berhubung dengan mereka. Dan keadaan sekarang ini, kita kena pastikan kita mengenali tokoh tersebut dan kita boleh dapat kerjasama yang baik daripada tokoh-tokoh yang kita bincangkan ini. Supaya kita dapat sumber yang penting, itu sumber pertama, dan juga sumber kedua daripada bahan pembacaan ataupun daripada hasil-hasil penulisan yang sedia ada tentang tokoh tersebut. Jadi semua itu kita gabungkan, dan kita juga boleh membuat interview. Mungkin hanya melalui interview secara menggunakan media sosial, menggunakan internet, menggunakan email, Telegram, WhatsApp dan sebagainya, untuk membolehkan kita memperoleh maklumat tentang tokoh yang kita kaji, walaupun tidak secara bersemuka. Jadi semua ini kita perlu fikirkan bagaimana untuk mendapatkan sumber pertama, tapi sumber kedua juga kita perlu dapatkan sebaik yang mungkin daripada sama ada daripada tokoh itu sendiri ataupun daripada bahan-bahan penulisan yang sedia ada tentang tokoh tersebut. Tapi mungkin timbul persoalan di kalangan pelajar, sebab mungkin tokoh yang kita kaji itu tidak ada orang pun menulis tentang tokoh itu, sebab itu adalah tokoh tempatan. Misalnya tok imam di kampung kita, di surau, ataupun ahli jawatankuasa ataupun pengurusi jawatankuasa kancil taman kita, jadi mungkin tak ada orang menulis tentang itu, tetapi ada aktiviti di tempat itu, di tempat kita, di kampung kita, yang keluar dalam surat khabar misalnya, keluar dalam majalah misalnya. Itu kita boleh ambil sebagai satu bahan ataupun sumber, dan mungkin dia boleh jadi sumber pertama ataupun sumber kedua, dan ini akan memperkukuhkan lagi esei yang kita cuba hasilkan. Dan mungkin satu lagi tokoh yang popular di kalangan pelajar adalah tokoh ekonomi. Senang kita boleh dapat tokoh-tokoh ekonomi ini di sekeliling kita. Mungkin ada di kalangan jiran kita, bapa saudara kita, mungkin mereka terlibat, mungkin ada balik kita sendiri, bapa kita sini mungkin seorang ahli perniagaan. Itu boleh kita jadikan dia sebagai tokoh yang berjaya menjalankan apa saja jenis bisnes ataupun perniagaan yang mereka uruskan, dan itu adalah tokoh ekonomi yang boleh kita perkembangkan. Boleh kita menulis sesuatu tentang tokoh ini, dan kita mesti ada alasan dan sebabnya mengapa kita memilih seorang itu sebagai tokoh. Sebab tokoh itu mestilah satu tokoh yang signifikan dan yang memberi kesan kepada masyarakat. Sebab kalau tokoh itu tidak menyumbang, tidak ada peranannya dalam masyarakat, sama ada di peringkat geografikalnya, dari segi kampung, mukim, daerah, negeri, negara ataupun antarabangsa, ataupun sumbangannya dalam pelbagai bidang, sama ada bidang politik, ekonomi ataupun sosial ataupun budaya ataupun agama, semua itu boleh kita ceritakan. Jadi soalan esei tentang tokoh ini sangat menarik, sangat luas, dan mudah untuk kita mendapatkan bahan jika kita bijak mencari dan menggunakannya. Jadi setakat ini dahulu, kita teruskan selepas ini. Okey pelajar, sejarah tentang tokoh ini, sebenarnya kita mengkaji sejarah tokoh bertumpu kepada riwayat hidup seseorang individu yang mempunyai kedudukan yang signifikan ataupun penting, sama ada dalam komuniti, iaitu di taman kita sendiri misalnya, di kampung kita, tokoh-tokoh yang signifikan dekat kampung, orang semua kenal tokoh ini, orang kampung kita kenal, taman kita kenal. Misalnya dia adalah pengurusi jawatankuasa kemajuan kampung, mungkin dia adalah tok imam, mungkin dia adalah ketua kampung di kampung kita. Kita boleh kaji itu satu tokoh yang signifikan dalam masyarakat. Dan juga mungkin dia ada memberikan peranan, sumbangannya di peringkat daerah, peringkat negeri atau peringkat kebangsaan, dan mungkin peringkat antarabangsa. Jadi tokoh ini kita boleh kaji. Jadi kepentingan seseorang tokoh itu ataupun individu dilihat dari sudut peranan, sumbangannya dalam bidang kehidupan. Peranan dan sumbangan penghulu ataupun ketua kampung di tempat kita, di peringkat kampung, di peringkat mukim, di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, dan juga di peringkat antarabangsa kalau ada. Jadi penglibatan tokoh ini juga kita boleh lihat dari segi sumbangannya dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, keselamatan, intelektual, apa sahaja yang berkaitan dengan kehidupan sehariannya. Dan bermulanya dari segi daripada kejayaannya, mungkin selepas
dia menamatkan tugasnya, dia bersara, bekas pesara misalnya, yang kita boleh kaji. Dia dulu adalah pegawai besar, pegawai penting dalam perkhidmatan awam misalnya, dulu dia bekas pengetua misalnya. Jadi pelajar boleh kaji tokoh ini. Apa yang dibuat semasa dia berkhidmat, peranan dia, sumbangan dia, penglibatan dia. Kemudian apabila dia bersara, apa pula dia buat apabila dia bersara, setelah dia bersara. Jadi kita boleh kaji semua itu. Jadi banyak perkara yang boleh kita jelaskan tentang tokoh yang kita kaji, dan maklumat yang kita peroleh itu hanya berdasarkan kepada sumber itu, orang itu, individu yang kita kaji itu. Jadi penting bila kita mengkaji tentang tokoh, kita mesti mempunyai repo ataupun hubungan yang baik dengan tokoh tersebut. Kita boleh berkomunikasi dengan baik dengan tokoh ini. Walaupun pada keadaan sekarang ni mungkin kita ada batasan, kita tidak boleh bersemuka, tak ada masalah. Penting kita boleh berhubung dengannya melalui email, melalui sosial media yang lain, WhatsApp dan sebagainya, telefon dan sebagainya. Penting, lebih mudah lah Telegram, WhatsApp yang kita boleh rekodkan, kita boleh print, boleh jadikan bukti hasil penemuan itu, hasil temu bual kita dan sebagainya, untuk kita lengkapkan kita punya sumber pertama, dan juga sumber-sumber lain yang ada pada tokoh itu. Mungkin dia ada sijil yang melibatkan, dia ada surat khabar mungkin yang menulis tentang dia, ataupun dia ada simpan gambar-gambar peristiwa yang pernah dia alami pada waktu itu. Dia ada simpan dalam kenangan, dia ada album, dia mungkin ditulis diary tentang penglibatannya, diary tentang apa yang dibuat. Mungkin ada orang yang suka hari-hari dia menulis dalam diary. Itu sangat penting. Itu adalah sumber pertama yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan satu esei yang baik. Jadi benda-benda ini sangat penting. Bila kita berhubung, kita kena pasti tokoh yang kita kaji, kita dapat persetujuan daripada tokoh tersebut. Kita perlu pastikan kita boleh mendapat kerjasama. Jangan dah separuh jalan kita hasilkan esei itu, kita tak dapat kerjasama, jadi esei kita tak siap. Dan kita nak ubah balik tajuk baru. Jadi cuba elakkan itu. Pastikan dahulu dapat kontak yang betul, yang tepat untuk membolehkan pelajar terus menyelesaikan kajian ini. Yang pertama, yang paling penting, bila kita nak mengkaji satu tokoh itu, pelajar kena jelaskan kepada tokoh tersebut, kenapa kita mengkaji, apa tujuan kita membuat kajian ini. Ini adalah kajian di peringkat STPM untuk syarat, salah satu syarat itu kertas 4 dalam mata pelajaran sejarah. Berikan satu proposal kepada tokoh tersebut supaya dia faham proposal kita tu, apa yang kita nak daripada dia. Cakap dengan dia, kita perlukan bantuan dan kerjasama daripada dia untuk membantu kita menghasilkan satu esei yang baik. Jadi kena pandailah berbicara, kena pandailah memujuk orang kata, kena pandai untuk mengambil hati tokoh yang hendak kita kaji. Jadi walaupun dah keadaan sekarang kita tidak boleh bersemuka, tidak jadi masalah. Pelajar boleh berhubung dengan sosial media yang kita ada untuk mendapatkan maklumat. Dan yang paling penting adalah bila kita menentukan proposal tadi, kita dah tentukan proposal. Saya dah tunjuk macam mana nak buat proposal nanti. Kita ada yang paling penting dalam proposal itu, kita punya permasalahan kajian ataupun persoalan kajian. Kita nak menjawab persoalan kajian tentang tokoh yang kita kaji itu, dan itulah isi dalam esei kita. Jadi kita mesti selesaikan satu demi satu persoalan kajian ataupun permasalahan kajian yang kita nyatakan dalam esei yang hendak kita tulis. Dan permasalahan inilah kita mesti bentuk, kita tulis, hasilkan soalan yang banyak untuk mencungkil daripada tokoh yang kita kaji. Supaya kita dapat menulis dan menjawab persoalan tersebut dalam esei yang kita tulis. Kita hanya perlu menulis 2,500 patah perkataan hingga 3,000 patah perkataan. Dan setiap patah yang kita berikan itu mesti bersandarkan evidence ataupun bukti daripada sumber pertama dan juga sumber kedua ataupun sumber ketiga, sumber lisan, melalui temu bual dan sebagainya. Semua ini pelajar boleh susun dan hasilkan satu esei yang baik. Jangan tunggu last minute untuk menyelesaikan kerja khusus. Buatlah berperingkat dan pastikan dia selesai dan dia mengikut format yang betul. Dan bila kita baca, orang lain pemeriksa membaca, dan bila orang lain membaca, dia tertarik dengan esei yang kita tuliskan. Bukan satu tokoh yang hebat, satu tokoh yang besar yang semua orang kenal, tetapi tokoh biasa di kampung kita, di taman kita, di daerah kita, di negeri kita, tetapi tokoh itu mempunyai signifikan. Tokoh itu menyumbang sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama. Jadi
Itu perkara penting bila kita nak menghasilkan, mengkaji tentang sesuatu tokoh. Ramai pelajar yang membuat tentang tokoh. Jadi banyak benda yang kita boleh tuliskan tentang tokoh ini. Misalnya sejarah kedudukan tokoh itu dari segi di peringkat mana, di kampung macam saya kata tadi, taman, kampung, itu dari segi komuniti, di peringkat daerah, negeri dan sebagainya. Itu dari segi kawasan kajian kita, berdasarkan kawasan kajian kita. Kedua, kita boleh lihat dari segi peranan tokoh itu, sama ada dia peranan di setiap peringkat tadi, ataupun kawasan politik tadi, kawasan kajian, ataupun peranannya dari segi bidang-bidang tertentu dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan juga kita boleh lihat sumbangannya. Nanti baru kita boleh lihat sumbangannya. Sumbangannya dalam apa? Sumbangannya dalam bidang apa? Sumbangannya di peringkat mana? Itu juga kita boleh kaji. Nanti saya akan detailkan selepas ini. Jadi mengkaji tentang tokoh ini saya rasa popular di kalangan pelajar, dan ramai pelajar buat tentang tokoh, dan dia tidak susah. Tapi kita perlu ada satu cara, satu sistem yang penting. Itu utamanya sebelum, semasa dan selepas. Ini maksudnya bila kita nak membuat kajian ini, kita ada 3 peringkat yang perlu kita lalui: sebelum, semasa dan selepas. Sebelum, ringkasnya, kita hasilkan proposal yang jelas. Jadi proposal itu sebagai panduan kepada kita untuk menulis esei, mencari bahan dahulu dan menulis esei yang kita nak selesaikan. Lepas itu barulah kita akan membentangkan hasil daripada kajian kita. Itu yang dipanggil viva. Kemudian untuk penilaian kepada penulis untuk memberi markah kepada esei yang kita tulis. Itu antara perkara penting yang perlu kita fahami dalam menghasilkan sesuatu esei sejarah yang baik. Bila kita menulis tentang tokoh, dalam sejarah tentang seorang tokoh, penelitian ke atas individu berkenaan mestilah dilihat dalam konteks pencapaian tokoh berkenaan. Ini macam saya jelaskan sebelum ini. Jadi tokoh yang kita kaji, kita mesti memiliki hubungan yang baik dengan tokoh tersebut, dan kita boleh pastikan bahawa kita mendapat respon dan kerjasama yang baik daripada tokoh tersebut. Dan itu perkara yang penting. Jadi perkara yang pertama mungkin kita boleh kaji tentang tokoh ini adalah segi riwayat hidupnya. Riwayat hidup seorang tokoh yang mempunyai kedudukan yang signifikan. Macam saya kata tadi, ketua kampung, penghulu, tok imam, tok kadi, bilal dan sebagainya. So kita boleh kaji tokoh-tokoh kampung, pengurusi, jawatan jawatankuasa dan sebagainya. Yang signifikan ataupun penting sama ada dalam masyarakat, komuniti, daerah, di peringkat kampung, mungkin daerah, negeri, kebangsaan, sampailah antarabangsa. Kedua, kepentingan seorang tokoh itu diteliti dari sudut sama ada peranannya, seperti saya jelaskan seperti itu, peranan, dan sumbangannya dalam sesuatu bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, kebudayaan, agama, keselamatan, intelektual dan sebagainya. Jadi semua ini kita perlu detailkan. Macam saya kata tadi, kita perlu detailkan. Kita nak jelaskan peranannya dalam bidang ekonomi. Jadi apa yang berkaitan dengan ekonomi itu yang kita nak jelaskan, yang kita mahu daripada dia. Misalnya kita nak lihat dari segi bagaimana dia mengasaskan, mungkin dia ada syarikat, dia ada seorang perniagaan yang berjaya, bagaimana dia bermula sebagai seorang peniaga, seorang ahli perniagaan. Kenapa kita lihat apa yang dibuat, apakah produk yang dihasilkan, pencapaiannya dan sebagainya. Semua itu kita boleh detailkan dari segi ekonomi. Kalau dia seorang tokoh politik, kita akan detailkan apa dia dari segi politiknya. Kalau dia seorang tokoh budayawan, tokoh seni, kita akan detailkan apa yang dikatakan sumbangannya. Dia sebagai tenaga pengajar, dia sebagai hasil-hasil karya itu mendapat tempat, memberi pulangan dan sebagainya. Jadi kita boleh menjelaskan, menimbulkan kekaguman masyarakat terhadap karya dan hasil yang diberikan, hasil penulisan yang dihasilkan. Kita boleh lihat. Kalau kita nak kaji tokoh itu, kepentingannya dari segi intelektual, dia seorang ahli pemikir yang hebat, dia seorang counseling, guru konselor. Jadi apa kita nak congkil dari segi konselor tu, peranan konselor kita kena tahu dahulu, dan itu kita boleh detailkan, baru kita boleh tanya daripada dia. Dan dia mungkin disimpan banyak dokumen berkaitan dengan
bidang kejayaan itu yang kita boleh jadikan sebagai sumber pertama dan juga sumber kedua yang boleh kita kaitkan dengan tokoh tersebut. Jadi idea, sumbangan dan peranan mereka tentang kemajuan agama, moral, politik, keadilan, ideologi dan sebagainya boleh menjadi sebahagian daripada cangkupan penelitian. Ini yang saya katakan pendetailan yang perlu kita buat terhadap apa yang nak kita kaji, apa yang kita perlukan daripada tokoh tersebut. Jadi kita mesti jelas, kita mesti tahu apa yang ada yang kita nak congkir daripada tokoh tersebut, dan barulah kita akan mendapat respon yang baik daripada tokoh tersebut dengan memberi evidence, bukti-bukti yang kita perlukan sebagai sokongan kepada penulisan kita nanti. Yang itu yang dikatakan sebagai nota hujung nanti, dan juga sumber biografi. Jadi sejarah tokoh juga boleh meneliti idea-idea yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh yang articulate, tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh-tokoh yang berpengaruh, seperti novelis, saintis, filosofi, negarawan, intelektual dan sebagainya. Mungkin ada tokoh ini yang masih hidup yang kita boleh kaji, ataupun tokoh-tokoh yang telah tiada, tetapi kita mengenali anaknya, kita mengenali saudara maranya yang dekat dengan tokoh tersebut, atau rakan baiknya yang mengenali tokoh itu dengan baik. Jadi kita boleh melihat, mengkaji tokoh tersebut dari sudut yang berbeza, yang tak ada orang tulis tentang tokoh tersebut berdasarkan kepada orang sumber yang kita ada. Jadi antara tokoh-tokoh lain yang mungkin kita boleh kaji, mungkin guru saya kata tadi, ahli sukan, tokoh agama serta pemimpin masyarakat, sama ada politik, penghulu dan juga ketua kampung. Jadi semua perkara ini adalah berkaitan dengan tokoh yang kita hendak kaji. Jadi banyak perkara, banyak isu yang boleh kita keluarkan. Kita boleh membuat perincian, maksud saya perincian, dan setiap perkara berkaitan dengan tokoh tersebut yang kita boleh tulis, sebab kita nak hanya kita perlu menulis, kita nak mencungkil bahan tersebut, kita perlu buat penelitian yang baik, perincian setiap bidang yang nak kita kaji, supaya kita mendapat maklumat, bahan yang perlu untuk kita tuliskan, dan kita mendapat memperoleh evidence, bukti sebagai sumber pertama, sumber kedua, ataupun berdasarkan kepada sumber lisan. Semua itu kita boleh gunakan, kan kita garapkan dalam essay yang kita tulis itu, supaya kita menjawab persoalan pertama, persoalan kedua, ataupun persoalan ketiga yang kita nyatakan, untuk memastikan kita mendapat menulis essay yang panjangnya 2,500 hingga 3,000 patah perkataan dalam luang masa yang diberikan, iaitu antara tahun sehingga tahun 2015, dan juga kita mungkin boleh melihatnya dari segi kawasan kajian kita itu berdasarkan di mana tokoh itu berada, dan sumbangan ataupun peranannya ataupun kejayaannya, kehidupannya di mana. Itu semua kita perlu lihat. Okey pelajar, sebenarnya terdapat berbagai isu yang boleh kita huraikan. Ini berkaitan dengan tokoh yang kita kaji. Contoh latar belakang kehidupan tokoh, latar belakang keluarga tokoh, alam persekolahan tokoh, perkahwinan tokoh, anak-anak tokoh, pengalaman kejaya tokoh, dia juga perniagaan, berniaga, pelibatan dalam politik misalnya, persiapan ke arah kemerdekaan misalnya. Jadi bergantung kepada tokoh tersebut yang kita kaji. Kita boleh kaji juga dari segi penglibatan tokoh itu, kalau dari segi ekonomi, luar bandar, matlamat dan dasar ekonomi contohnya. Jadi banyak ini contoh pendetailan yang kita boleh buat berkaitan dengan penglibatan tokoh. Jadi tokoh yang ini misalnya tindakan penglibatan tokoh tu dalam perkara-perkara tersebut. Jadi banyak isu yang kita boleh kaitkan. Jadi kalau ini kalau tokoh-tokoh yang banyak terlibat dalam beberapa perkara yang boleh kita kaji. Jadi yang mana ada yang mana sesuai dengan tokoh yang kita kaji, tak kira tokoh itu kecil ke besar ke, tetapi dia mempunyai sumbangan, peranan yang dan juga latar belakang tertentu ataupun isu-isu tertentu yang boleh kita lihat, yang kita boleh kaji, yang boleh kita tulis tentang tokoh itu, dan kita boleh membuktikan bahawa semua itu ada dan benar, yang boleh kita nyatakannya sebagai satu esei sejarah yang baik. Bila kita nak mendetailkan tentang latar belakang tokoh, ini antara perincian yang saya boleh berikan. Bila kita nak menulis tentang latar belakang tokoh, pertama mungkin kita boleh lihat latar belakang tokoh yang kita kaji itu dari segi latar belakang keluarganya.
Okey, ibu bapanya, adik-beradik dia, okey, perkahwinannya, okey, itu yang pertama bagi kita boleh congkil, kita boleh jelaskan tentang tokoh dari segi latar belakangnya. Kedua, kita boleh jelaskan tentang latar belakang tokoh itu dari segi latar belakang pendidikannya, daripada peringkat rendah, menengah, universiti sampailah ke peringkat tinggi yang dia capai, mungkin PhD dan sebagainya. Okey, kemudian kita boleh lihat latar belakang tokoh itu dari segi kejayanya. Okay, bila dia memulakan kejayaannya selepas tamat universiti ke atau selepas SPM ke, okay, bidang apa dalam bidang kejaya yang dia terlibat tokoh tersebut, itu bergantung kepada tokoh dari segi kejayaan. Mungkin dia pernah jadi ahli perniagaan, dia pernah melibatkan diri dalam beberapa jenis pekerjaan. Okay, itu tak ada masalah. Itulah latar belakang sebenar tokoh itu yang perlu kita kaji. Dari segi kejayaannya, semasa dia muda, umur 30, 40, 50 tahun, dan mungkin dia dah bersara. Okay, bila dia bersara, apa yang dia buat selepas persaraan? Okay, mungkin dia bersara sebelum ini telah banyak kejayaan yang telah lalui, banyak pengalaman yang dia telah lalui. Okay, itu semua adalah perkara-perkara yang boleh kita huraikan berkaitan dengan latar belakang tokoh. Dan ingat para pelajar, bila kita kaji tentang latar belakang tokoh ini, pastikan kita menyimpan, kita mengumpul, kita mendapatkan evidence yang kita boleh kaitkan dengan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang kejayaan. Contoh surat pelantikannya ini sebagai menjawab salah satu jawatan. Surat pertama dia dilantik, pelantikannya, okay, pencapaian dan sebagainya, okay, sebagai latar belakang dia, okay, segi pencapaian dia di peringkat pendidikan, sijil SPM misalnya, okay, kita minta lah salinan, okay, dari segi latar belakang, okay, dia bukan ada sijil perkahwinan, okay, itu semua boleh dijadikan sebagai sumber pertama, okay, daripada latar belakang tokoh ini, okay, yang mungkin boleh kita perdetailkan untuk kita pastikan bahawa kita dapat memberikan satu hasil yang baik daripada latar belakang tokoh ini. Kita boleh jelaskan dengan baik, okay, sebab latar belakang tokoh ini akan menjelaskan tentang tokoh yang kita kaji dan signifikannya tokoh itu kepada kajian kita. Okay, boleh kita detailkan lagi selepas ini, apabila kita menjelaskan pula tentang peranan, sumbangan dan sebagainya, okay, yang ada kaitan dengan latar belakang tokoh.